Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini adalah kelas pembelajaran Google Classroom. Okay, pertama sekali kita perlu uh, sign in account email yang perlu untuk kita login dalam sistem Google Classroom. So kita boleh pilih sama ada kita pilih email sendiri atau email yang lain. Pertama saya untuk pembelajaran ni kita akan gunakan email yang lain. Contohnya saya letakkan nama saya. Oh, okey, di sini kita dah type, so kita klik next lah untuk kita login. So sistem akan menyatakan kita punya login lah. Okey. Okey, bila kita dah login, kita perlu memilih memilih di mana untuk di mana ikon untuk membuka Google Classroom mudah didapati. Itu klik pada APL Google. APL Google kita klik dan di sini ada banyaklah, kita scroll ke bawah, iaitu mudah kita kena pastilah menu-menu yang terdapat dekat Google Classroom ni. Okay, so kita akan pilih di bawah sekali Classroom. Classroom sini. Okay, ada. Okay, klik sini ya. Dan kita akan buka Google Classroom. So kat sini saya ada buat Classroom untuk personal. So kalau kita dah translate kepada bahasa Melayu, sistem kita ni dia akan pergi pada bilik darjah lah. Okay. Jadi di sini kita terdapat banyak menu. Tu kalau kita nak kat sini tu kita punya list lah untuk mengajar. Kita ada kalender. Di sebelah menu ni terdapat di sebelah kiri lah. Itu adalah tetapan, arkib, semua ni lah untuk semakkan. Dia keluar macam ni lah Okay, so kalau kita nak mula, kita pergi ke laman utama. Okay, so kat sini dah menu API, kita perlu klik lagi. So kita klik di sini. Okay, kita nak buat untuk start kelas ataupun buat kelas. Biasanya kalau menu student dia cuma boleh start kelas lah, buat kelas tak boleh. So kalau kita start kelas, itu kita nak join lah kelas-kelas orang yang lain. Contoh, kalau kita buat kelas sebagai kita pengajar, kita kena buat kelas lah. So dia akan menggunakan menu ni lah, bilik darjah sekolah yang bersama pelajar. So kita akan saya baca lah. Okay, kita teruskan. So nama kelas kita nyatakan nama kelas, contohnya IK ataupun kita panggil ni JK Sem 1 sesi 1-2026 untuk macam tu ya. Untuk bahagian kita boleh sini type jaminan kualiti. Subjek bahan pembelajaran kelas. Bilik makmal.
quality. Kita buat. Bila kita buat, dia akan muncul lah menu yang seterusnya. Okey. Dapat seperti inilah. KSS1 jaminan kualiti lah. Okey, so kat sini kita ada menu-menu yang lain kita boleh dapati, iaitu kerja kelas, orang dan grade. Saya tukar pada bahasa Melayu lah. Okey, stream ni maksudnya apa yang kita post dia akan maklum kepada pelajar lah yang telah join kita punya grup pengajar. Okey, so yang sini adalah kerja kelas. Kerja kelas kita boleh pilih sama ada kita buat itu tugasan, kuis, soalan, bahan, guna semua catatan dan topik. Kalau orang kita sekadar boleh sini kita bagi teacher lah kalau dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris dia teacher lah. Kalau dalam bahasa Melayu guru. So kita boleh addkan pengajar-pengajar yang lain lah. Okey, kita boleh pengajar yang lain. So kita akan invite dalam email lah macam tu. Dan kita suruh tanya saya invite saya punya account di situ lah. Contohnya orang lain. Saya invite ni. So dia akan hantar ikut email lah. So kita jemput lah kita jemput untuk join. Orang tak boleh jemput. Contoh kalau kita gunakan domain selain Gmail biasa, dia tak boleh jemput. Kecuali domain tu sama macam kita join. Kalau kita guna account yang official, kita boleh jemput account official je lah. Maksud macam tu. So pelajar kita boleh jemput orang-orang yang pelajar yang kita mahukan lah untuk join kita punya group pelajar. Okay, so kita kena add lah. Jemput domain boleh? Domain tak boleh so nak bagi nama lain lah. Account saya yang lain. So dia keluar macam ni lah. Dijemput. Dia akan hantar ikut kita punya email. Bila kita email, kita boleh approve kan dalam Yahoo lah. So join, klik lepas tu student akan pilih join class. Akan hantar email lah. Class. The student join class, dia akan accept lah. Kena sign in baru boleh accept. Tapi untuk akaun Yahoo tak boleh sebenarnya. Yang boleh cuma dalam Gmail sahaja. So kita yang ni kita kena delete lah alih keluar. Kita tak mahu. Okay. So macam ni lah macam ni. Kedudukan dia macam ni lah. Kalau kita addkan pelajar, kita boleh addkan pelajar ni. Nak lagi mudah, kita boleh copy pautan ni, kita share je dalam Google Classroom. Dia join automatic boleh join lah. Tak ada halangan lah. Kita tak perlu approve. Siapa yang dapat email tu dia akan boleh join. Okay, so grade ni kalau contohnya kita nak paparkan lah, ada markah-markah. Tapi yang ni bila kita buat link lah. Tapi kalau kita buat quiz dalam apps dalam ni, kita boleh paparkan lah. Macam tu. So yang ni adalah menu hadapan. Kita boleh sesuaikan. Contohnya kita nak tukar color. Kalau tak minat color tu, kita boleh simpan color. Ataupun kita sesuaikan kita nak mak naik foto. Pilih foto, mak naik foto. Kan, macam tu.
Okay, kita boleh custom made kan. Waktu kerja kelas, kita boleh pilih, iaitu kita buat. Contohnya kita nak memasukkan bahan-bahan bacaan pelajar, itu nota-nota lah. Kalau kita nak masukkan bahan nota-nota pelajar, kita perlu insert lah kat sini ya. Okey, tapi kalau yang menu ni adalah menu tetapan kelas lah. Kalau kita nak edit balik kita punya pilihan kelas, biasanya kat sini kita boleh lah. Kalau kita tak nak bagi pelajar type dalam kita punya siaran tu, kita hanya pilih guru saja. So pelajar tak boleh nak upload dekat stream yang mula-mula kita Google Classroom lah. Kita pilih yang ni lah. Kerja stream. Kalau kita nak tunjukkan stream ni, maksudnya apa yang kita upload kita boleh paparkan terus lah. Dia akan notification pada kita punya pelajar. Kalau sunyi peritahuan, so pengajar-pengajar ni tak boleh tahulah apa yang kita upload benda tu. So ni kita ada boleh custom made kan kita punya notification lah. Kalau kita ada pengajar yang upload, pengajar lain pun tak tahu kita upload ke tidak. So kita boleh sembunyikan. Kita sebagai pembuat kelas tu, kita bolehlah kalau contohnya kita dilantiklah kan sebagai pensyarah kelas. Pensyarah kelas, kalau kita dah di-invite sebagai teacher, kita boleh create di dalam Google Classroom tu untuk create kelas yang lain lah, macam tu. Sebab dia dah jadi di administrator. Okay, so kita semua nak sembunyikan, kita sembunyikan. So student dapat notification lah. Kita boleh view lah. Kalau kita padam, kita boleh tahulah padam. Okay, kalau Google Meet, pautan Meet, mesyuarat, ini dia ada, yang ni dia tiada kebenaran untuk pautan Meet. Grade, kita grade automatic petugasan dulu dihantar. Kalau kita nak tutup, tutup lah. Kalau kita boleh grade, kita boleh masukkan lah. Ni, so kita boleh select jumlah markah, wajar tak wajar, grade pada pelajar. Kita boleh letakkan sini. Kategori grade pun kita boleh tambahkan kategori grade. Okay, kalau jadi grade A plus ke ni ke, macam tu. Kita boleh tetapkan. Okey, untuk penetapan grade, contohnya markah ni. Contohnya kategori A. Markah dia adalah 90 ke atas. Dia tambah grade. Ditolak 80. Lepas tu B tambah. Sini letak dia dalam 70. 5. Ini B tolak 60. C tambah 5. C 60. C tolak 5. D tambah 40.
Edit. E. F. So kita boleh simpan lah kalau kita dah siap ni semua. Kita boleh simpan. Kita berpuas hati dah kita cek semua betul, kita boleh simpan lah, klik simpan. Simpan dia akan simpan. Kalau kita nak buat grading lah, kalau kita buat link dengan quiz ke apa kan, nak buat ujian secara online. So kita sekarang ni kita nak buat yang ni kita boleh link lah sama ada Google Calendar. Kita adalah jadual-jadual kita pengajar kan, kita boleh buat notification kat sini. Kita boleh set kecerahan dia, nak gelap ke, nak terang ke. Dan kalau mata tu silau boleh permit gelap. Lepas nanti ni ikut warna Windows tu. Kita bolehlah buat kalender mengajar macam mana kan. Okay. Boleh ubah ke jemput orang lain. Okay. Dan sebenarnya kita ada juga folder drive kelas. Bila kita upload apa-apa, dia akan ada folder dalam kita punya Google Drive. Bila kita create je kelas, automatik dia akan wujudkan satu folder yang beri nama kita punya nama kelas lah. Apa yang kita upload, dia akan wujudkan file di sini. Okay, dia buatkan cek dalam Google Drive. So Google Drive ni sebaiknya kalau kita guna yang persediaan punya, dia terhad pada 15 gig sahaja. Sebaiknya kalau kita nak mengajar, kita kena gunakan email yang official lah, yang kita bertugas. Seperti yang telah kerajaan sediakan untuk kita, iaitu gunakan .go.my lah. Itu dia punya kapasiti tu 1 tera lah. Tapi kalau 1000 gig, so besar lah saiznya. Kita upload video pun lepas lagi lah. Tapi untuk pembelajaran ni kita akan gunakan Gmail yang personal tu, sebab kita nak wujudkan. Ni maksimum lah. Kita scroll bawah ni ada maksimum storan yang wujud. Kalau penuh kita boleh delete lah. Tapi kalau untuk share dengan orang lain yang boleh upload dalam Google Classroom yang kita sediakan ni, sebaiknya gunakan .go.my lah, sebab kapasitinya lagi besar. So kita nak buat menambah bahan bacaan. Itu nota lah. Klik bahan. Okey. Kita dia akan bagi tahulah merentas bibilang kelas. So maksudnya kita boleh share dengan orang-orang yang lain lah. Bibilang kelas ni maksudnya banyak kelas kita boleh kongsikan. Betul. Okey. So kat sini contohnya kita nak mengajar. Kita buat contoh lah. Okey. Okay, kita nak buat tak ada topik, so kita nak buat topik. Contohnya quality. Dan ini topik ni biasanya nama subjek lah. Quality assurance. Okay, quality assurance. So kat sini kita boleh lah. Ini dia ada banyak menu di sini untuk nama bacaan. So tajuk ni nota pelajar. Ini nota pelajar. Apa kalau jika slide lah. Slide presentation. Sebabnya kalau kita nak share nota pada pelajar, kita
tetapkan pada format PDF lah, supaya pelajar tu tak boleh edit. Lepas tu pelajar pun boleh view lah dekat dia punya smartphone tu, tak perlulah, kalau dalam Word dia tak boleh nak buka. Okey. Okey, pautan disediakan. So kita muat naik, So kita muat naik. Okey. Kalau kita nak muat naik ni, lambat sikit lah. Kita boleh muat naik ni, dia akan link kita punya ni lah. So saya view ikut size screen record saya ni. Okey. Supaya anda semua boleh lihat lah. Okey, so kat sini ada dokumen ajar. So quality insurance improvement lah. Okey, so saya ambil contoh lah. Okay. Bila kita klik tu dia akan upload lah. Okay. Kita boleh upload satu nota dan kita boleh upload berbilang nota. Ya, upload berbilang nota kita boleh pangkah ni. Kita tak mahu yang tu. Kita mau naik. Kita boleh pilih bilang nota. Jika kita nak upload sekali banyak lah. Kita klik open. Kita akan select lah apa yang kita tu. Sebab tu kita tekan control. Tadi kita tekan butang control, tekan butang mouse. Kita klik satu-satu lah. Lepas tu kita dah siap klik semua. Kita lepaskan control tu, klik open. So dia akan upload lah. Okay, dia akan upload keseluruhan file-file yang kita mahukan tadi. Contohnya kita tak nak baik je ni. Okay, kita butang pangkah lah. Lepas tu kita boleh pilih lah. Kalau edit boleh edit balik lah kalau tersilap. Okay, kalau kita boleh tentukan sama ada kita nak siarkan terus ataupun kita tetapkan. Kita boleh jadualkan. Contohnya kita ada kelas boleh set masa lah. Kita boleh siarkan terus. Kalau contohnya kena berlangsung sekarang, kalau contohnya kita nak siarkan tu macam contohnya hari Khamis ataupun Jumaat ataupun minggu seterusnya, ataupun bulan seterusnya, kita boleh setkan, boleh jadualkan. Kita klik jadual, kita boleh set masa. Contohnya kita ada kelas tu online kita pada Jumaat ni lah, contohnya macam tu. Kita nak buat kelas online Jumaat ni, misalan. Waktu kita nak tarik yang lain pun kita boleh pilih lah bulan yang akan datang. Ini pilih tahun, pilih yang bulan akan datang. So, bila bulan datang, contohnya kita ada 19, kita buat kelas online atau 17. Kita budak balik awal, kita nak bagi nota. Kan? Kita tak start kelas lagi, kita nak bagi nota masa sekarang kan. Nanti budak boleh nampak. So, kita bagi nota tu kemudian. So, nak apa kemudian, kita boleh set masa. Okay, boleh set masa, lepas tu kita klik. Klik masa ni. Dia kan macam ni lah. Klik keluar, lepas tu dia akan keluar macam ni. Masa ni kita boleh pilih lah. Okay, tapi kalau nak lagi cantik, nak bagi nampak, kita buat hari ni lah. Hari Rabu. Contohnya jam berapa? Jam contohnya kita nak habis kelas. Mungkin kita sebelum pukul 4 lah. Kita boleh nampak lah hasil dia.
Okey. So 25 hari bulan hari ni. Okey, kalau hari sama boleh tapi kita kena adjust dia punya masa lah, kena selepas masa yang sekarang ni lah. Pada jam sekarang ni contohnya pukul 12 kena anjakkan sikit. So pada pukul 1, 2 atau 3 ke. Macam tu lah untuk test. Untuk buat pengujian. Contoh ni saya set pukul 3.20. 3.20 macam tuan-tuan lah. Boleh cuba Tuan-puan boleh cuba 3.20 petang. Kita boleh buat luar. Untuk siapkan esok. Dia akan nyatakan macam ni lah. Dia belum boleh view lah. Maknanya student tak akan nampak apa yang kita buat. Hanya pengajar saja yang boleh nampak lah. Tapi dia belum nampak lagi lah sebab manusia kan macam tu. Okay, so contohnya kalau kita nak edit, kita boleh edit. Boleh namakan semula, boleh edit, salin pautan ataupun padam. Ataupun kita boleh padam lah kalau kita silap tajuk ke macam mana Untuk siaran kita boleh edit atau padam. Kalau kita edit contohnya kita tarikh tu kita nak pindah. Kita nak pindah tarikh-tarikh yang kita setkan tadi. Mungkin kita tak jadi buat kelas esok, kita tunda mungkin ada mesyuarat ke apa, kita boleh edit kat sini lah masa tu. Ni saya buat pada hari uh, Selasa semalam untuk memudahkan tengok hasil dia so kita boleh setkan ni untuk kelas untuk pelajar yang join untuk kelas room ni dia akan nampak lah semua pelajar lah. Dan ni kita topik ni kita sebaiknya kita beramakan untuk subjek yang kita mengajar. So kita boleh gunakan semua nama topik tu untuk tajuk-tajuk yang lain lah. Tajuk-tajuk kita bahas tajuk kat sini lah. Okay, so kita boleh kat sini menjadual semula lah. Macam tu. Tapi kalau kita rasa edit, kita boleh edit lah. Okay. Ini yang jadual dulu. Okay, penjadualan. Contohnya kita nak buat yang boleh nak paparkan terus. Okay, contoh-contoh untuk ni. Tapi tak hilang lagi lah sebab kita dah bentuk sosialkan pada esok ni, maksudnya saya buat ni semalam. Okey, dan yang seterusnya saya akan buat kerja kelas atau buatkan nota lagi yang kita nak paparkan terus. Okay, bahan-bahan maksudnya saya tadi nota slide. Okey, nota belajar. So, yang ni boleh letakkan sebagai win lah, win rujukan ataupun rujukan. Okay, boleh masukkan nota rujukan, slide pun boleh juga okay. So kita boleh letakkan topik sini. Kalau masih tajuk yang sama, kita quality assurance. Kalau tajuknya tu berbeza, kita boleh buat topik. Contohnya dekat sini dekat sini inspection lah. Inspection contohnya tajuk yang subjek ni inspection quality. Okay. So pelajar tu group ni macam kalau kita tajuk ke pelajar lain, kita boleh pilih ke group pelajar yang lain lah contohnya Okay. So kat sini kita boleh muat naik. Okay. Boleh muat naik. Kita boleh pilih lah. Contohnya kalau inspection, process audit lah. Okay. Practice material. Contohnya kita ambil nota jadi nota tak belajar ni. Okay. Jadi kita ambil up back sini. Step procedure audit. Ni step dia. Sheet, verification sheet. Effect.
quality. Okay, improvement. Quality defect contohnya lah ni. Improvement tu. So, kat sini dia punya tu nota kita saya upload. Quality audit improvement lah. Ni contohnya kat situ lah ya. Okay, yang ni kita nak siarkan terus pun boleh. Klik siar terus, klik siar. Kalau kita nak jadualkan, boleh siar jadual sini lah. Kalau kita nak buat, mungkin kita nak buat perubahan akan datang, kita boleh simpan sebagai draft. Macam tu. Kita tak jadi buat kelas ke apa kan, kita boleh draft. Kalau kita tak jadi nak siarkan, kita boleh edit. Ni. Kalau kita siarkan terus. Kalau kita menyiarkan terus, so dia jadi macam ni lah, berbeza dengan untuk yang kita buat sebagai untuk siaran esok. Dia ni maksudnya macam ni, ikon macam ni bermakna pelajar tak boleh lihat lagi lah dia punya nota-nota ataupun slide. Yang ni pelajar boleh lihat lah. Kalau pelajar klik, dia akan jadi macam ni lah. Okay. Macam tu. Dia boleh terlihat dekat dia punya smartphone ataupun komputer. Tapi kalau smartphone, dia kena install lah. Lagi mudah. Dia boleh login ikut Chrome ataupun dia login direct pada Google Classroom. Ada apps dia Google Classroom tu. Okay. So kalau kita contohnya kita nak buat link kepada kita punya bahan-bahan, kalau kita nak buat tugasan ataupun kuis kalau tugasan tu kita klik sini tugasan lah. Tugasan kita tu buat tolong tugasan ni mungkin ada assignment. Kat sini kita buat tugasan, sama juga tugasan pelajar. Lepas tu section. Contohnya lah. Contohnya sila rujuk pada pautan di bawah. Kita bagi macam tu lagi senang So kalau kita boleh bagi link nama web ni pautan lah Jadi kalau buat naik ni kita nak bagi bentuk yang dokumen lah dokumen yang kita dah ada, kita tukar pada PDF. So exercise macam ni lah, exercise macam ni saya tak tukar lagi. Kalau tak tukar lagi sebaik kita tukar lah. Saya cuba tukar dulu. Saya buka pada Word. Saya buka pada Word dulu ni. Tu boleh tukar sendirilah Tukarkan dulu sekejap Contohnya control diagram. Kita kena convert dalam PDF dululah. Okay, sebabnya kita save bentuk PDF supaya pelajar tu boleh lihat kat smartphone lah. Kalau kita nak bagi assignment, kalau sebaiknya kita tukar pada PDF lah supaya pelajar tak boleh edit kita punya tugasan apa semua Saya dah set as pada PDF, so ada kat sini lah PDF. So boleh open kat situ. Okay. Contohnya tulis tajuk ikut nama subjek lah. Pelajar boleh lihat file. Kalau kat sini dia ada menu lah. Pelajar kita boleh menu nak pandai, kita boleh lihat file, boleh edit file, boleh delete ke apa ke. Kalau kita nak bagi, jangan pilih yang menu ni Kalau pelajar ni boleh buat salinan siap pelajar. So pelajar kalau yang dia ada Google the Cloud, contohnya Google Drive, dia akan buatkan salinan lah kalau pelajar login apa semua kalau kita nak lihat file kalau pelajar tak boleh lah dia nak download apa semua tapi boleh lah dia nak download kalau kemudian sebenarnya boleh salinan lah macam tu. Kita nak bagi siap student tu ada nota ni tapi kalau dia nak bagi buka okey ni je lah, tapi kena ada internet lah untuk boleh akses. Tapi kalau tugasan ni kita kena boleh letak kategori pun boleh. Dari akhir pun kita boleh buat assignment ni. Assignment ni kita boleh tetapkan
Contohnya kalau lebih tarikh, pelajar tak boleh nak tak boleh nak ni apa, hantar ke atau macam mana assignment tu. Assignment ni kita boleh bagi share link, contohnya kalau pelajar tu boleh upload lah kat folder-folder kita tu. Kat sini quality inspection audit contohnya macam tu assignment tu. Kalau tarikh akhir tu contohnya kita nak set 6 ni contohnya, dia akan tutup lah link pautan tu masa tu mungkin 12:11:59. Okay. Contohnya macam tu. Kalau nak tutup lah setelah hantar tamat. Kalau dia nak hantar assignment, folder ni kalau folder boleh edit lah. Contohnya pelajar tu dia nak hantar pada kita Google Drive tu, kita buatkan folder pada link tu dan kita share je pada folder tu. Ni folder boleh hantar soft copy lah. Okay. Tapi kalau guna sistem ni tak, kita boleh tutuplah link tu. So student tu tak boleh nak edit lagi dah. Macam tu. Kalau tutup serahan ni, macam tu. Kalau student guna assignment tu jenis upload ke apa kan, macam tu lah. Okay. Tu maksud saya. Yang ni tak perlu lah letak grade ni. Perlu. Pun tidak grade lah. Contohnya macam tu. Tapi biasanya kuis yang ditugaskan ataupun bila tugaskan atau kita boleh tetapkan jadual lah, sama macam tadi. Kita setkan masa yang kita buat tugasan terus. Kalau kita buat tugasan terus, ada tugasan terus. Okay, tugaskan. Sediakan macam ni lah. Kalau tadi kedudukan ni tak betul kan, contohnya ni bawah, ni atas kan. So yang bawah ni kita boleh pergi ke atas, alihkan ke atas. Ataupun kalau kita boleh dragkan macam menu macam ni boleh je. Macam tu. Tapi kalau tak biasa boleh buat cara menu satu-satu lah. Okey, kita boleh drag kan. Okey. So yang seterusnya kita akan buat tugasan kuis. Contohnya kita ada soalan-soalan kuis yang kita dah ada dalam Google Form. Misalnya kita dah buat Google Form. So kita buat macam ni je. Macam ni lah. Kalau yang ni kita macam kita nak buat, kita boleh delete lah. Kalau kita nak buat yang baru, klik sini je. Kalau kita dah ada, kita delete je. Sebab sini quiz tu contohnya macam tu ya, quality assurance quiz 1. Okey, so kat sini kita jawab semua soalan pada pautan diberikan. Okey, so kita klik pautan lah. Okey. So saya dah ada dah soalan tu, so saya ambil soalan dia ada punya saya, koleksi saya lah. So kat sini buka lah. Kat sini quiz tak sini. Saya buka form lah. Form kan, mana yang saya ada lah. Contoh, saya nak tunjuk contoh saja okey, saya buat sini. Semua banyak kehadiran. Sebab saya banyak saya buat dekat JTM punya email. Ini adalah contoh-contoh yang lain. Tapi sekarang ni saya nak bagi link lah. Macam tu, nak bagi link bagi anda semua. Itu tuan-puan boleh lihat lah. Contohnya saya ambil satu lah, rekod kehadiran. Contoh saya nak bagi tunjuk ya. Kalau rekod kehadiran macam ni, kita kena, kalau nak post kena boleh select lah. Okay. So kita boleh kena edit lah. Okay. Terus contohnya kita nak buat ubah polisi. Kalau ni biasa ada siapa ada pautan. Kalau kita nak bagi pautan, alih keluar lah. Kita boleh semua bagi semua lihat lah. Kita selesai.
Saya pautan ni. Kalau kita buat kuis, dia akan suka sini kuis lah. Okay, saya tunjuk contoh So, topik ni contohnya quality assurance. Sampai topik ni saja. Okay. Kalau buat tarikh luput, boleh letak tarikh luput. Kalau tak, kita biarkan kosong. Ada tarikh akhir. Kalau kita buat tarikh akhir, contohnya 26. Kena wajah hantar. Masa, contohnya 12 malam. Okay, kalau kita set, kalau tugaskan semua pelajar, kita semua pelajar lah. Kalau kita tak nak tugaskan, kita boleh tugaskan jadual draft lah. Semacam tu. Atau kat sini kita assign, schedule, save a draft, remove a draft. Kalau dalam bahasa Inggeris lah So kita tugaskan, kita tugaskan. Semacam tu. Okay, jadi hasil macam ni lah. Tugasan pelajar kat sini. Contohnya kedudukan ni kita ni. Kedudukan betul lah ni, tugasan pelajar. Quiz ni kat sini. Kita kedudukan ni tak betul, kita boleh ni lah. Ataupun tugasan pelajar ni kita dah quiz ni kita tak nak kita munculkan lagi untuk student. So kita boleh set kat sini. Maka ini kena delete balik lah kalau kita nak tetapkan sebagai apa tu, tetapkan untuk penjadualan di post. Tapi kalau macam ni sebab saya dah post yang tadi tu assign, so kita tak boleh edit lah. So nak edit balik kena delete dulu, padam dulu. So, padam kalau macam ni lah, padam. Remove lah. So kalau kita nak assign, tengok message ni, kalau kita delete ke apa, macam tu lah. Saya buat contoh dulu okay. So apa ada pertanyaan boleh rujuk saya lah okay. Okay, saya rujuk pautannya berikan. Pautannya kita copy paste tadi tu, pakai pautan. Contohnya ni contoh je, ni bukan yang sebenar, ni contoh. Sebab saya dalam email biasa saya tak ada soalan-soalan nama kuis tu. Okay, so saya biasa buat kat dalam GTM nya ni email. So kat sini topik buat quality assurance. Kalau kita nak tetapkan masa, klik sini masa saya nyatakan tadi jadualkan. Itu kita boleh pilih jadualkan lah. Kita tak nak student tu tahu kita dah push ni, mungkin dia akan buat awal kan. Tapi kalau kita tetapkan masa, student tak boleh buat tak awal. Macam tu contohnya assignment apa semua kan. Kita tetapkan ni, kita boleh klik OK. Ataupun kita nak buat sekarang ni 3.20 petang, dia tak boleh lebih masa. Tugasan ni dia akan start pada 3.20 petang lah, ataupun sebelum habis kelas kan. Kita boleh type benda ni kita buat jadual. Okey, jadual macam tu. Kalau kita jadi macam ni lah kedudukan ni. Kalau kedudukan ni tak tersusun, kita boleh dragkan ni ke bawah. Kalau kita susah sangat, kita ada ke atas lah. Kedudukan lebih kurang macam ni lah encik okay. Tuan-puan boleh lihat okey, macam ni lah hasilnya dan kita boleh buat yang seterusnya. Untuk soalan pun boleh juga, soalan dia akan questionnaire semua kan, macam quiz lah. Berapa pendek, aneka pilihan, dia akan jadi macam ni lah. Soalan-soalan dia boleh automatic kita buat lah. Okay,
kita jawab questionnaire. Lepas tu kita boleh attach gambar atau lampiran soalan-soalan yang kita nak buat secara terus. Contohnya kat sini kita ambillah satu contoh soalan. Okey. Saya ambil satu contoh soalan ujian lah. Contoh ujian ke tugasan yang sebelum ni. Okey. Tugasan sebelum ni lah sebelum ni boleh lihat kat sini. Saya ambil tugasan contohnya. Contohlah contoh soalan ujian sebelum ni. Contohnya saya quality assurance, soalan kadang student ni pun dia tak biasa soalan-soalan ujian ni. Okay, so kita ambil satu contoh yang ada soalan ujian tu. Kita pilih kualiti tu. Ini soalan esei susah sikit lah. Ini soalan untuk amali, kita nak soalan yang teori. Teori kita boleh lah, sebab kita boleh buat selection lah Jadi biasa kalau selection saya pilih untuk radio button lah. So radio button, so saya akan pilih soalan macam ni lah. Macam ni, contoh lah, contoh. Ini sebagai contoh, saya tu buat satu soalan. Satu contoh, saya buat soalan. Ini buat aneka pilihan lah. Sila jawab. Pilihan satu, lebar tayar. Contohnya lebar tayar. Kalau kita buat banyak, boleh banyak lah markah ni. Kita boleh letakkan grade dia. Contoh ni. Tambahkan lagi pilihan kedua. Sebaiknya kalau tak nak bagi student meniru, kita buanglah dia punya nombor depan tu. Jadi student tu ada keliru sikit lah kedudukan jawapan tu. Copy. Saya expect. Kedua. Lebar tayar pula. Tadi tebal tayar. Ini lebar tayar pula. Lagi. Nanti boleh rujuklah video ni. Saya akan share pada Google Drive untuk rujukan tuan-puan pada masa akan datang. Kalau ada masalah, boleh hubungi saya lah untuk memahami penggunaan Google Classroom. Kita semua dah ke arah digital lah. Okay, so kat sini boleh pilih lah atau ke bawah ke pendua ke Okay, so lampiran ni kita boleh letakkan gambar, muat naik. Kita nak muat naik gambar, muat naik gambar lah. Okay, so kalau kita ada, tak ada lah. Mata gambar kita biasa copy gambar. Contohnya sini saya buatlah satu pakai pen lah. Pen. So saya letak nama tu kod tayar lah.
supaya lagi mudah. Kat sini boleh muat naik, muat imbas. Jadi stop lah, saya buat lama kot tayar senang. Okay, saya buat JPEG lah. So dia akan gambar macam ni lah, ada tu muncul gambar macam ni. Dia pada rujukan sebagai lampiran. Boleh melihat ringkas kelas. Topik kita letaklah quality assurance lah. Ni kalau topik lain, inspection lah. Kalau topik subjek kita nak letak rujukan. Hari akhir contohnya ada due date, kita letakkan due date. Kalau tak, kita biarkan je. Kalau lepas due date tu, sudah ni tak, group ni tak boleh nak lihat lah. Nak pindah apa, nak jawab soalan tu lagi kan, tak boleh lah. So kat sini boleh jawab jadual lah, simpan semua. Contohnya kalau ada soalan-soalan macam ni boleh buat. So kat sini kalau ada tarikh akhir boleh buat tarikh akhir. So macam puan tak nak bagi student tu lihat lepas tarikh tu, kita boleh buat tutup lah. Sabtu ni tutup lah. Okay, kalau kita simpan. Kalau tanya, jadual. Kalau nak tanya saya direct lah dengan student tu, tulis tanya direct terus. Kalau jadual kita buat set masa. Okay, kita boleh tanya. Jadi ada kat sini lah. Check. Quiz. Presentation. Buka apa lah. Ni kalau keluar sebab kita direct kan, dia akan tarik ni. Dia akan nyatakan lah tarikh akhir. Kalau siaran lah. Contohnya. Kalau klik sini, student akan pilih lah. Kalau dia pilih jawapan ni, dia akan lihat soalan. Ini view pelajar, dia akan tengok macam ni lah. Klik sini, klik sini, klik sini. Macam tu daripada X lah. Dia jawab soalan. Okay, harap kalau tuan-puan boleh faham lah. Okay, yang ni kita dah buat banyak lah. Kalau guna semua catatan ni, kita boleh lah. Apa yang sebelum-sebelum ni kita nak copy kan. Lepas tu buat semua topik. Topik ni mengatur kerja ikut modul untuk tertentu. Tambah topik, contohnya kita buat topik audit. Contohlah kan audit. Tambahkan topik. Dia akan wujudkan satu audit punya. Macam ni tuan-puan. Boleh lihat lah. Kita tak mahu topik tu kita boleh padam lah. Mungkin contohlah saya dah buat. Okey. Orang kalau grade orang ni kita boleh tentukan lah. Apa boleh add apa semua lah. Itu saya ajar tadi. So stream ni kita boleh contohnya anda semua semua akan lihat macam ni lah. Kat stream semua akan ada view lah. Yang ni saya dah try dah. Kod kelas apa semua kan. Untuk copy join lah. Untuk undangan kelas apa semua. Dekat kelas matikan boleh. Boleh cuba buat lah kan. Boleh try and error. Tapi saya dah try ni. Alhamdulillah semua okey. Tak ada error lah sistem Google ni. Pastikan internet lancar apa semua kan. Okey, jika Google Classroom contoh lah. Saya dah semua ni saya dah ada. Macam contohnya KPSL pun dah tak wujud. Saya nak buang lah kan. OTPTA pun dah tak ada. Contohnya lah. Saya saja buat yang ni. Sebagai contoh lah. Saya nak remove. So di sini boleh arkibkan dahulu. Arkibkan dahulu. Okey, arkibkan dahulu berapa khusus kita nak. Contoh kita adalah kalau kita ada lebih kita boleh select lah. Contohnya yang ni saya tak nak. Lepas tu yang ni saya tak nak sebab dah lama kan. Ni malam saya biarlah contohnya macam tu. Saya punya yang sebelum ni TV yang apa wireless apa semua kan. Saya seterusnya lah arkibkan kelas. Bila arkibkan kelas ni seolah kita nak buang lah. Kita balik arkib dulu. Lepas tu kita buang. Okay. So dah arkib tu. Okay, so dah arkib ni. Okay, kelas arkib. Okay, kelas arkib kalau kita nak delete boleh kelas arkib ni. Lepas tu kita pilih boleh padam.
Macam tadi tak ada menu padam. Kalau yang kita menu direct ni, dia tak ada menu padam. Okey. So yang ni dia ada menu padam. So kita boleh padam lah. So kita tak nak yang ni dia padam lah. So tak ada yang ni boleh padam. So jangan risau lah. Dia tak akan, kalau salah padam ke bolehlah kita restore balik. Kita simpan semula. Tapi kalau kita boleh padam lah. Okay. So inilah yang apa yang saya ajar. Yang ni tak boleh sebab ni saya share orang lain yang mengajar saya. Kalau orang lain share nota pada kita, kita tak boleh nak padam lah. Okay. So itu saja untuk kelas Google Classroom. Harap tuan-puan boleh faham apa yang saya sampaikan lah untuk praktis Google Classroom ni. Kalau sesi pagi ni, kalau sesi petang ni kita boleh buat lah. So kita contoh video ni lah. Kalau contohnya saya mengajar ni terlalu cepat, tuan-puan ketinggalan lah. Maklumlah peserta saya khusus ni ramai. So boleh tengok video ni lah. Video ni yang saya kongsikan untuk share ilmu bersama lah. Okay, untuk kemajuan kita punya jabatan. Okay, so yang saya dah siap. Yang saya nak kekalkan lah bagi rujukan. So saya sign out lah. Kalau kita dah selesai semua, kita sign out. Lepas tu kalau kita login balik, kita boleh select kat sini lah. Terus pilih lah Google Classroom. Kita scroll bawah sekali. Kita pilih Google Classroom. Kalau yang Gmail yang kita pakai JTM lah bawah sekali lah. Okay. Terima kasih tuan-puan. Semoga tuan-puan dapat memahami apa yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.